Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja ya. Tak ada kena-mengena mana dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, kisah yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah bertajuk homestay. Homestay. Jadi, pada mana yang pernah ataupun selalu pergi lepak-lepak kat homestay ni kan, ataupun selalu pergi bercuti, itulah tempat yang kita sewa. Tempat dia tak terlalu mahal, orang kata, dan besar, luas, sesuai untuk family yang beramai kan. Okey, kisah yang saya nak ceritakan ni memang kejadian yang benar-benar terjadi pada tahun 2014 macam tu. Dan masa tu keluarga kami tengah sibuk berbincang untuk bercuti. Jadi family kami ni adik-beradik dengan parents sajalah, tak termasuk dengan saudara mara, sahabat landai semua tak masuk lah Bila waktu semua orang tengah sibuk bincang wah-wah kan, bincang sana bincang sini, tetapi kita tengok kan, ada angah saya ni, dia diam je, dia termangu, diam. Dia ke hulu, ke hilir, macam ada benda yang tak kena tau. Terpusing-pusing, bangun, lepas tu duduk. Macam sebut tak kena lah kan. Kita tengok kan ni siang ni. Dan setiap tahun, itu adalah acara wajib untuk keluarga saya lah. Macam mana sibuk pun keluarga kita orang ni, kita akan pilih satu masa, satu tarikh yang baik, yang semua orang boleh cuti. Dan kita orang satu keluarga semua pergi bercuti. Kan keluarga kita pun sama jugalah macam tu lebih kurang. Yalah, nak merapatkan silaturahim kan, macam itulah agaknya. Jadi untuk pengetahuan anda semua, adik-beradik saya ni ada 7 orang. Maksudnya ada 4 lelaki dan 3 orang perempuan. 3 macam ni termasuklah parent. Bila dah termasuk parent tu, tambah lagi 2, jadi total semua sekali ada 9 orang. Masa tu hanya Along saja, maksudnya Along saya lah, dan abang saya yang nombor 3 dengan 4 saja yang dah kahwin. Yang lain masing-masing masih lagi single. Mula-mula kita orang ni plan nak pergi Melaka tau. Kemudian angah ni, ialah tadi yang duduk tak kena berdiri, tak kena berjalan, tak kena kan, dia tiba-tiba dengan suara yang tersekat-sekat, dia macam nak menyampaikan sesuatu tau. Saya pun bertanya kat angah ni, daripada tadi macam orang kancing gigi, nak cakap apa cakap lah cepat. Diam je daripada tadi kan, nak cakap tak cakap. Jadi waktu tu kita orang semua mata ni dah pandang kat angah tau. Semua bagi perhatian lah kat angah ni. Dan sambil kaki dikuis-kuis ke kapet, konon-konon macam malu-malu kucing lah pun nak bersuara, tiba-tiba angah pun cakap, "Ibu, angah nak tunang boleh tak?" Kan dia keluarkan satu soalan satu soalan yang cepu mas lah gitu kan. Dan kami semua waktu tu tergelak, terbahak-bahak lah. Aduhai, abang saya seorang ni kan umur dah 35 tahun tapi masih lagi malu-malu nak cakap dengan ibu pasal nak tunang ni. Jadi ibu saya pun cakap, mestilah boleh. Dengan siapa? Orang mana? Parent ada lagi tak? Kan? Sebab nak jumpa depan-depan face to face. Biasalah soalan-soalan lazim daripada seorang mak ataupun ayah pada anak yang nak tunang ni lah kan. Konon-konon malu lagi tu. So angah ni pun cakap lah, yang bakal orang kata yang nak disunting ni asalnya orang Lenggong. Dia dapat cuti hujung bulan depan. Sebab masa tu family dia semua ada. Dia ni pun jenis adik-beradik yang ramai juga. Maka nak berkumpul satu sekali dalam satu masa tu memang agak susah lah. Jadi yang perempuan ni katanya dia nak buat kecil-kecil je, tak payah bawa hantaran pun. Sebab mak dia nak kenal-kenal dengan family kita. Just bawa cincin je untuk sebagai tanda. Itu memang kemajuan pihak perempuan. Jadi kita orang pun turutkan lah waktu tu.
So saya pun dapatlah idea waktu tu kan, alang-alang nak bawa rombongan meminang ni semua. Jadi kami semua waktu tu sepakat, alang-alang nak bawa si Angah ni pergi bertunang, kita terus sambung dengan family holiday dekat Perak. Sebab saya tengok dekat internet waktu tu banyak juga tempat-tempat best yang ada dekat sana tau. Memang kat Perak memang banyak sangat tempat yang best. Sebab saya pernah duduk Perak dulu, memang best. Semua pun setujulah. Maka tersenyum-senyumlah macam ke abang saya seorang ni dapat bertunang. Geleti sangat tengokkan. Amboi. So, hari yang ditunggu pun dah tiba. Jadi kami adik-beradik bertolak awal dalam pukul 10.30 pagi macam tu. Bahagian homestay memang saya lah uruskan. Konon-konon macam bos lagi tu. Saya ni ibarat ketua kelas lah konon. Dapatlah homestay yang dekat dengan rumah bakal tunang abang saya waktu tu. Rumah yang saya dapat ni, rumah tu rumah corner lot. Ada 5 bilik, memang sesuai sangat. Berdepan pula dengan tasik. Dan yang paling penting, murah kat dia kan. Jadi kami semua teruja lah. Yelah, sebab abang pun nak bertunang, satu hal, dan dapat berkumpul dengan semua adik-beradik. Lagi satu, lagilah seronok. Sebab benda ni bukannya senang nak buat kan. Dan tibalah pada hari yang kami nak bertolak ke Lenggong Perak ni tau. Jadi perjalanan pada hari tu ambil masa almost dekat-dekat dengan 3 jam macam tu lah. Juga sebab kami banyak berhenti. Sampailah kami masuk simpang ke Lenggong. Jadi saya tengok tak begitu banyak tau kereta kat kiri kanan jalan tau. Tapi banyak betul orang menjual buah kabung, ikan fresh, dan paling best, ikan perkasam pun ada jual kat tepi jalan tu. Dan perjalanan tu pemandangannya Masya Allah memang cantik. Dengan kehijauan, tenang je rasa waktu. Jauh daripada KL, hiruk pikuk kota, dah macam orang jakun dah tengok kat luar tingkap waktu tu. Dengan keterujaan lah, sebab dengan cantiknya pemandangan tu kan. Saya pun buka lah Google Map nak cari homestay yang saya dah booking tu kan. Sebab tempat dia tu agak ke dalam sikit. Masa masuk simpang, ada kerja-kerja pembangunan tau yang belum siap. Saya tengok macam terbengkalai pun ada. Tapi tak tahulah, wallahualam. Alhamdulillah akhirnya kami pun sampai. Daripada luaran memang sama macam dalam gambar kat dalam internet tau. Bersih, luas dan cantik. Sebab biasanya kadang-kadang bila cari homestay ni, yang jadi masalahnya dalam internet, 5 star babe, tip top condition, metallic color. Tapi bila tengok betul-betul sampai, hampir kata dia kan. So kat situ ada tempat untuk minum petang kat luar. Saya pun call owner lah, cakap kami dah sampai. Owner kata kunci kat dalam peti surat kat depan tu. Lepas ambil, saya pun bagi salam nak masuk ke dalam rumah tu lah. Dan tiba-tiba sewaktu saya buka pintu je, saya terkejut. Saya tiba-tiba saya ternampak satu kelibat macam berlari masuk ke dalam bilik yang paling belakang sekali. Sekali imbas macam tu, terus lari masuk dalam bilik lah macam tu. Waktu tu saya terkejut tau. Aku ni mimpi ke kan? Lepas tu Alung saya pula terus tolak saya ke dalam lah. Mengelamun pula dia ni. Kata Alung waktu tu, aku nak buang air ni daripada tadi tahan ni, kata Long lah waktu tu. Dia terus masuk toilet betul-betul berdekatan dengan tempat saya nampak kelibat tadi lah. Saya waktu tu kan masih tercengang lagi. Lepas tu saya tersedar. Saya cakap dalam hati, perasaan saya je kot waktu tu kan. Mungkin lah kan, sebab rumah tu ialah first time masuk, mungkin perasaan je lah kot kan. Macam tu lah agaknya. So macam biasa, selepas pilih bilik masing-masing, Papa ajak solat berjemaah, ramai-ramai berjemaah lah. Selesai solat jemaah ramai-ramai, kami pun dapat lah satu panggilan daripada tunang angah saya yang namanya Kak Mira. Kak Mira ni jemput kita orang semua makan kat rumah dia. Sebab rumah Kak Mira ni tak jauh daripada rumah homestay yang kita sewa ni tau. Jadi ibu mulanya macam segan lah kan, tak pernah jumpa, tak pernah apa, tiba-tiba datang-datang nak makan kan. Tapi Angah mendesak sebab ibu Kak Mira masak banyak, memang untuk sambut kita orang anak beranak, sebab memang dah plan nak jumpa kan. Jadi macam itulah. Jadi saya dengan suami saya pun bersiap-siap lah. Bak kata orang tua, rezeki jangan ditolak gitu, kata dia. Tiba-tiba saya dengar abang saya yang nombor 3 tu marah-marah tau kat dalam bilik dia. Saya ingat dia marah isteri dia tau. Tapi bila tengok-tengok baik semula, isteri abang yang saya nombor 3 ni ada kat dapur dengan mak, tengah masukkan air ataupun barang-barang kat dalam peti ais lah. Tengah kemas-kemas barang untuk kita orang nak masak ke apa benda. Jadi
Saya pun jenguk lah dekat abang saya nombor 3. Tanya, kenapa lang? Tanyalah kat abang tu kan. Dia pun jawab, aku tadi mandi, dah asingkan dah baju kotor dengan baju yang bersih. Siapalah baik hati duk lipat baju aku, campurkan pula baju bersih dengan baju kotor ni. Aduh, sakit betul hati aku, pantang betul aku. Yelah, abang saya nombor 3 ni memang cengih sikit lah, maksudnya garang lah Satu hari dia punya mandi tu kadang-kadang sampai 4 ke 5 kali. Uyo, boy, punya lah pembersih Dia tak suka baju dia orang kemas ataupun usik. Kami dah faham sangat dah perangai dia. Sebab tu isteri dia dan kita orang baju dia memang tak akan sentuh. Sebab dia ni memang sangat-sangat cerewet. Persoalan dia sekarang, siapa yang lipat ataupun usik baju dia? Sebenarnya tak ada siapa-siapa pun masuk dalam bilik dia waktu tu. Jadi waktu tu saya tak puas hati tau. Saya pun ceritakan perkara ni dekat suami saya. Dan suami saya pun marahlah dan bebel. Katanya ni saya ni terbawa-bawa. Sebab malam semalam saya baru tengok cerita tu. Jadi konon-kononnya suami saya cakap, awak ni terbawa-bawa cerita yang semalam lah tu. Dia pun start marah. Jadi dah rasa macam menyesal pula saya tengok cerita tu semalam kan. Sedih rasa waktu tu. Tapi tak apalah, mungkin juga saya selalu fikir benda-benda yang mengarut ni juga. Jadi setelah kami semua siap, kami pun pergilah ke rumah tunang abang saya ni lah, Kak Mira. Bakal tunang Angah lah. Bakal belum bertunang lagi waktu tu. Jadi kami disambut dengan sangat baik. Ya Allah, terharu saya tengok betapa baiknya keluarga bakal isteri Angah saya waktu tu lah. Dan makanan kampung yang buat selera kami bertambah-tambah waktu memang sedap, kata dia. Nikmatnya dengan udara yang bersih, makan menghadap padang. Tapi saya tak pasti itulah sawah ke apa. Tapi yang penting menghijab, tenang je mata melihat. Terlupa sekejap saya tentang kisah-kisah yang terjadi dekat homestay tadi. Kan macam ada seram-seram sikit tadi kan. Selepas makan dan berbual, ibu dan papa pun bertanya untuk majlis yang esok ni, kata dia. Tapi family bakal mentua Angah ni memang sangat ringkas orangnya. Kata mereka tak perlu, esok sekarang pun boleh kalau bawa cincin. Wow, senangnya kan. Dan kami hanya orang biasa, kata mereka. Tak perlulah nak berprotokol-protokol sangat kan. Tak mahu pun yang grand-grand, cukup yang wajib. Dan duit hantaran pun biarlah mereka bincang sesama mereka, mana yang mereka mampu, kata dia. Memang dipermudahkan betul urusannya kan. Alhamdulillah. Kami tak kisah, janji anak kami jangan dipukul, jangan dihina, jangan diabai. Itu pesanan biasa pada bakal bapak mentua Bawalah anak kami ke syurga, ke jalan Allah. Kalau rasa tak sayang Mira, pulangkan balik cara baik. Itu saja, kata ayah Kak Mira ni. Alhamdulillah. Rupanya ayah Kak Mira ni orang yang dikenali dekat kampung dia orang yang sangat baik, orang peramah, orang yang soleh gitulah. So waktu tu kami adik-beradik bersyukur tau, kerana dikurniakan ipar dua yang baik, bakal mertua yang baik, dan rezeki yang tak ternilai. Itulah macam satu rezeki yang tak ternilai buat kami tau waktu tu. Dan selesai majlis bertunang Angah ni lah, cincin pun sudah kami berikan dan dah pun disarung waktu tu. Waktu tu kita nengok si Angah ni dengan tersengih-sengih, tergedik-gedik macam tu kan. Memang gerah dia tengok dia tu kan. Yelah macam malu-malu gitu kan. Macam manalah kalau nikah nanti siap-silap nyuruk belakang pintu lah agaknya, katanya. Dan sebelum balik sempat juga ayah Kak Mira tanya kami, tinggal kat homestay mana, kata ayahnya kan. Jadi kami jawab, homestay ... lah yang kat depan tasik tu, kata saya macam tu lah. Tiba-tiba dia jawab macam ni tau, kalau nak kami carikan homestay lain boleh, beritahu je lah, nanti apa-apa nanti kita orang carikan, tak ada masalah pun, kita orang boleh bantu, kata dia macam tu. Jadi selepas ayah Kak Mira berkata macam tu, barulah saya perasan yang dekat kiri dan kanan homestay yang kami duduk tu memang tak ada orang duduk tau. Dan kebanyakannya memang disewakan kat situ untuk dijadikan homestay. Maksudnya ada rumah-rumah dekat situ, tapi keliling tu semua dia orang jadikan homestay. Maksudnya tak ada orang duduk pun kat situ, sunyi. Dan dalam hati saya, sayangnya rumah cantik-cantik tapi tak duduk pun kat situ. Waktu tu papa pun berpelukan dengan ayah Kak Mira dan minta izin nak balik lah. Waktu tu kita orang tengok jam dah pukul 6.30 petang. Lama juga kami kat rumah Kak Mira tu. Jadi saya sambung cerita
Ibu minta singgah kat kedai runcit sebab Kak Mira fahamkan di Lenggong tu selepas pukul 7 petang dah tak ada orang berniaga. Jadi nak cari apa-apa memang susah. Jadi ibu minta singgah dekat kedai dulu. Jadi ibu pun siap-siap lah beli beras, kampit kecil dengan sardin dengan keperluan lain yang cukup untuk 2 malam macam tu lah. Orang kat mana tahu kau lapar ke apa kan. Jadi adalah sikit standby makanan. Dan sampai di rumah memang tepat-tepat azan maghrib tau macam tu. Dan papa pula minta kami semua duduk dalam kereta dulu. Sebab memang patang papa keluar berkeliaran pada waktu maghrib. Dan tengah kami leka duduk dalam kereta tu, tunggu kat depan rumah homestay ni lah. Sementara tunggu azan nak habis tu, tiba-tiba lampu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Dan kami waktu tu, pasal pula? Siapa pula yang buka kan? Terkejutlah masing-masing. Saya waktu tu pandang suami, dan suami saya tapi tak berani nak tunjuk muka takut lah. Suami saya buat muka serius je lah. Macam tu lah konon-konon saya waktu tu pun berlagak tenang jugalah. Kemudian lampu bahagian dapur pula. Sebab parking saya ni memang terus nampak pintu belakang dan pintu berdekatan dengan dapur tu lah. Allah, waktu tu dalam hati saya, siapa pula dalam rumah ni waktu tu kan. Saya pun call owner lah. Hello cik, saya kat depan ni, depan rumah, tapi lampu ni tiba-tiba dia hidup sendirilah. Sebab lampu ni tiba-tiba terbuka. Jadi saya pun call owner nak beritahu lah. Kemudian owner tu pun cakap lampu tu automatik, maghrib je dia akan terbuka sendiri. Waktu tu Alhamdulillah kan, masing-masing ya Allah kan, berderau-derau konon-kononnya. Rupanya dia orang pakai timer. Biasalah rumah homestay kan, sebab tak nak nampak macam rumah tu kosong. Jadi penakut sungguh lah saya ni waktu tu. Macam-macam fikir negatif je kan. Jadi lepas turun daripada kereta, Alung tanya, siapa yang buka lampu? Saya pun jawab lah, ini auto lah, dia pakai timer terbuka sendiri. Kalau tu tak ada orang, bila time maghrib dia automatik dia terbuka. Muka pun confident ya, saya menjawab waktu tu lah. Lalu abang pun masuk dalam rumah dan masuk ke rumah macam biasa lah, macam tak ada apa-apa. Jadi selepas cuci kaki, bagi salam, letak barang kat dalam kat dapur, semua mandi-mandi semua kan, dah siap nak solat jemaah lah sama-sama dekat hall rumah tu. Masa tengah solat tu, saya dengan kakak saya ni di barisan yang paling belakang. Memang ada kami berdua saja kat belakang waktu tu. Masa rukuk rakaat pertama tu, saya perasan tau, sebelah saya macam ada orang tau. Dan orang kat sebelah saya ni, telekung dia warna hijau. Gayanya kan macam tinggi dan tegap, setinggi siling rumah tau. Dan saya waktu tu automatik menggigil. Tapi saya teruskan juga solat sebab tengah berjemaah ramai-ramai kan. Jadi perasaan tu takut memang ada, tapi berani sebab tengah solat dengan waktu tu tengah ramai orang. Waktu tu seram sejuk saya rasa. Sampailah tahiyat akhir nak bagi salam, masa tu pandang kiri, saya tutup mata tau. Tapi saya memang ada kain, memang terasa macam ada kain tu dekat sebelah saya. Jadi lama saya pejam mata, kakak saya pun jegar, "Oi, salam lah, tidur benda lah kau ni, tengah-tengah solat pun boleh tidur." Sambil menggeleng-gelengkan kepala lah kakaknya konon-konon kan. So saya tengok sebelah, memang tak ada orang waktu tu. Siapa yang solat sebelah saya waktu tu sebenarnya? Jadi mak saya pun tengok waktu tu, mak saya pun perasan lah. Mak tengok saya ni macam pucat semacam je. Dia tanya saya, "Kau okey tak ni? Kenapa pula macam ni?" So saya cakap macam pening sikit lah mak. Memang rasa tak berapa sihat dia semua. Masa kita orang sampai ni daripada tadi, saya memang rasa tak berapa sihat. So mak saya suruh, telan Panadol ni, makan Panadol dulu, rehat dulu. Nanti kalau waktu solat isyak nanti kata mak, solat sendiri-sendiri je lah kalau dah rasa tak sihat sangat kan. So waktu tu mak pun mula masak makanan ringan-ringan, bihun goreng sardin, makanan favourite kami sekeluarga waktu tu. Sebab tadi kan dah makan makanan berat kan, jadi makan makanan ringan je lah kat sini. So suami saya pun tanya, "Kenapa tiba-tiba pening ni? Macam pelik je you ni." Saya pun cakap mungkin sebab tak cukup rehat agaknya kan ni. Tak berapa lama kemudian, saya pun terdengar Alung saya panggil makan sama-sama. Dan lepas tu kita orang main game Uno. Itu mainan rutin kami kalau kita orang pergi bercuti. Dan saya pun cubalah untuk bangun, tapi kepala tu memang tak larat, memang berat sangat kepala waktu tu.
Saya pun cakap kat suami yang saya waktu tu dah tak larat dah nak sambung rehat dan minta dia pergi makan dululah. Tak payah temankan saya lah, biar dia pergi makan dulu, biar saya rehat dululah, bagi saya rehat. Dan waktu tu dalam fikiran saya ni masih teringat-ingat, terfikir-fikir siapa yang solat kat sebelah saya tadi, yang dengan telekung warna hijau tadi. Dan selepas semua dah settle makan malam, abang yang kakak saya dengan kakak ipar semua dah agak ready lah nak mulakan permainan Uno tadi lah, nak mainkan kad Uno tu kan. Tengah mereka nak mula bermain, kakak ipar saya ni terdengar macam ada suara budak kecil kat luar rumah tau. Sayup-sayup je bunyi dia tu. Kuih, 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 kuih. Macam tu lah agaknya kan. Mak saya pun cakap lah dekat abang waktu tu lah, Allah long, malam-malam ada orang masih berniaga ke, ada budak berniaga kat depan tu long, pergi tengok long, belilah apa-apa yang ada jual tu. Sebab lepas tu minta dia balik dah. Dah pukul 11 malam dah ni kan, dah malam sangat, biar dia balik cepat lah long. So bila Along dah dengar ibu cakap macam tu, Along pun keluar lah daripada rumah tu. Dia tengok kat luar, carilah budak-budak yang jual tadi, tengok kiri kanan, tak ada, pelik, kosong, tak ada orang pun. Laju betul, tadi dengar macam perlahan je, kata Along kata dalam hati kan. Along saya cakap, dia cakap kat ibu, Bu, budak tu dah tak ada lah, lajulah jalan dia kan. Tiba-tiba je dah hilang. Masing-masing waktu tu buat tak tahulah, sampailah jam pun menunjukkan pukul 2 pagi tau. Dah pagi waktu tu. Semua dah penat dah waktu tu main Uno. Saya pula dah lama dah tidur. Lepas solat isyak lagi saya dah tidur dah. Badan memang lesu sangat. Waktu saya tersedar tu, jam dah menunjukkan pukul 4 pagi tau. Saya tengok suami saya tidur nyenyak benar kat sebelah ni, tak berbunyi langsung. Memang penat sangat lagaknya dia tidur dah nyenyak sampai tak berbunyi tu kan. Lega saya waktu tu, sambung tidur. Niat nak sambung tidur balik. Tapi kali ni baru saya perasan yang suami saya ni tidur tak berbunyi langsung. Allah, laki saya ni kalau penat memang berdengkur, dan dengkur dia ni kuat sangat. Yang pelik dia, sekarang ni dia tidur kat sebelah saya ni senyap macam baby, tak ada bunyi satu bunyi pun tau. Lepas tu dia ni tidur sekarang ni membelakangkan saya tau. Sejenis suami saya ni, dia memang jenis tidur statik je. Dia kalau dia tidur macam tu, macam tu lah sampai ke pagi. Dia tak akan tukar-tukar posisi. Sebab tu dia ni selalu kejam tangan dengan kaki tau. Sebab posisi yang dia selalu tidur tu, biasanya dia menghadap saya macam tu. Dia macam tu je sampai ke pagi. Memang dah tak ejar-ejar, dah tak bergerak lagi. Nak kejut, tiba-tiba tangan saya rasa berat je, macam ada yang tak kasih kejut suami tu. Tapi bila saya hampiri suami saya ni, saya rasa sejuk sangat. Waktu tu saya dah rasa macam dah macam cuak dah ni kan. Dah peluh-peluh dah saya waktu tu. Saya pun ambil lah phone dekat bawah bantal tempat tidur saya ni. So waktu tu saya pun call suami saya. Suami saya boleh jawab pula phone tu. Waktu tu pukul 4 pagi bukan pukul 4 petang tau, pukul 4 pagi. Hello sayang, kenapa tak tidur lagi ni? Saya terus letak telefon dan saya WhatsApp balik suami, tanya, Abang kat mana? Saya tanya macam tu lah Dan dia jawab, B dekat depan ni dengan Along, tengah isap ukuk, tengok orang mancing dekat tasik depan ni. Tak boleh nak tidur sebab sakit perut, makan banyak sangat tadi. Panjang jawab suami saya. Waktu tu jantung saya sumpah macam nak meletup. Siapa yang tidur kat sebelah saya sekarang ni kan? Jadi waktu tu saya dah kaku dah, berpeluh dah, nak balas WhatsApp, tangan dah menggigil lah, tak mampu nak menaip dah waktu tu. Sekali dia yang ada dekat sebelah saya ni, dia bangun, dan dalam keadaan duduk tu, dia mula bergoyang perlahan-lahan ke kiri, ke kanan, macam orang tengah berzikir tau. Saya dah jadi macam mayat hidup dah. Pucat dah tak berdarah dah waktu tu. Dalam 10 minit macam tu, saya dah terkaku kat situ. Suami saya pula seolah-olah berpusing ke arah saya dan menunduk tau. Posisi dia waktu ni sekarang ni, seolah-olah dia nak bisik kat telinga saya. Dan saya waktu tu memang cuak gila. Tarik selimut selubung satu badan tau, sampailah saya terlelap tau. Dan esok pagi, saya sampai terlepas subuh tau,
Saya dengar waktu tu suara dengkuran suami saya dekat sebelah. Entah kenapalah tiba-tiba waktu tu saya rasa sebab sangat. Saya rasa saya menangis terisak-isak waktu tu. Sama jugalah saya termenung kejadian semalam tau. Sampai ibu saya ketuk bilik, minta saya mandi sebab kami semua dah nak berjalan-jalan ni. Dan ibu waktu tu teringin sangat nak pergi ke Tasik Raban. Tasik Raban ni dekat Perak tu kan. Jadi saya pun okey lah kan. Bangun malas, muka waktu tu masih pucat lagi, masih lagi terkejut dengan insiden semalam. Papa pun tanya waktu tu, okey ke tak? Papa tanya macam tu lah kat saya. Okey, saya pun balas macam tu lah. Saya tak nak lah disebabkan saya seorang, mereka, diorang semua ni tak dapat nak berjalan kan. Macam selfish pula pada saya macam tu. Dan selepas mandi, saya pun kodak balik solat subuh tadi kan. Saya tertinggal kan. Saya tergerak nak tengok balik WhatsApp saya dengan owner rumah homestay ni lah. Saya sewa homestay ni 3 hari 2 malam dan saya sedih tau sebab nak kena hadap 1 hari lagi sebab dah terlalu berapa hari ni dah nampak tau dah ada perkara-perkara yang aneh berlaku kan. Selepas tu barulah kami akan ke Ipoh. Kalau ikut perancangan awal, hari ni sepatutnya Angah bertunang tau. Tapi sebab semalam semuanya dah selesai dan bila Papa jumpa saya, sekali lagi Papa tanya, kamu okey ke tak ni? Tanya Papa lah. Dan sebagai anak perempuan, saya mulalah nak cembeng kan. Maksudnya saya bukan boleh kalau Papa yang tanya kan. Saya pun tarik Papa ke dapur dan saya pun nak start story kat Papa lah ni. So Papa saya pun cakap, subuh tadi dia dengar orang taranum, punyalah sedap bertaranum kan. Tapi dia tahu itu bukan suara anak-anak dia. Sampai Papa saya tercari-cari, siapa pula yang bertaranum kat sini kan. Dia nampak ada kelibat perempuan bertelekung dekat sebelah almari kayu tu, macam tengah mengaji tu kat situ. Papa pun hanya berbahasa elok. Papa tanyalah kat perempuan tu, kamu siapa? Kan tanya Papa macam tu. Dia berhenti dari keadaan bongkok seperti tengah mengaji tu. Bila Papa nak pergi dekat dia, sebab dia ni macam terhalang di sebalik almari tu kan. Dan bila Papa nak dekat sampai je, tiba-tiba benda tu hilang. Macam tu. Dan Papa cuma cakap, saya datang sini ni menumpang dengan cara yang baik. Tidak ada niat apa-apa pun dalam rumah ni. Hanya nak tumpang bermalam je, kata Papa pada makhluk tu macam tu lah. Tapi memang Papa tak nampak kelibat tu dah waktu tu. Saya pun dah start menangis terseduh-seduh lah sebab takut kan. Papa cakap tak perlu nak takut sebab dia pun tak kacau kita kan, kata Papa. Kakak aku pula dah merungut-rungut. Katanya bilik sebelah, bilik alang, asyik-asyik mengemas je sebab dia dengar macam bunyi orang menyapu lah, orang mandi lah, orang buka lampu lah, tutup pintu lah, macam-macam dengar kat bilik alang tu. Bagi kami tak heran tau, sebab abang saya ni memang jenis primas orangnya, tak suka berpeluh-peluh, tak suka sepa-sepa. Dia ni OCD sangat lah macam tu lah agaknya. So abang saya pula dengan kakak ipar hanya diam je tau, tak cakap apa-apa pun. So, dia orang tanya saya waktu tu, kalau pergi Ipoh hari ni tak boleh ke? Tanya abang dan kakak ipar lah. So saya cakap, kita dah book kat sini 2 malam. Last Papa cakap, tak apalah, kita pergi je lah Ipoh hari ni, tak apalah, abaikan je lah lagi semalam kat sini, kata Papa macam tu lah. Tu dah kira rezeki owner lah, tak baik kalau kita nak minta refund balik semula, kata Papa. Papa minta kita orang semua kemas barang, packing je lah, siap-siap, letak beg semua dekat hall rumah lah, kumpul semua satu tempat. Cakap pula, nanti lepas kita semua ni balik daripada Tasik Raban nanti, kita mandi-mandi semua siap-siap, terus solat-solat, terus kita gerak pergi ke Ipoh. Dan waktu tu pula, ibu saya dah terpinga-pinga tau. Dia macam blur tau. Kenapa pula nak bertolak hari ni, kata dia, nak terus gerak. Padahal kan ada satu lagi hari. So, kami cakap lah, kat sini, kat Tasik Raban ni, cuma ada Tasik Raban je. Tak ada tempat lain yang best pun, kata dia. Pada orang Ipoh, bukan kata macam tu. Dia sebab dia kata macam ni pada ibu dia, untuk nak cover. Konon-kononnya biar ibu dia tanya panjang-panjang lah. So, setelah habis berbincang, kami semua pergilah ke Tasik Raban pada hari tu. Jadi waktu tu saya dah tak ada mood dah jadi senyap je. Memang tak seronok lah bercuti sebab perasaan semalam tu dah terbawa-bawa tau. Perasaan terganggu, perasaan takut, perasaan-perasaan tu dah terbawa-bawa. Jadi memang tak seronok nak bercuti. Jadi suami saya pun perasan.
Yelah, dia pun minta maaf kat saya sebab sebenarnya dia ingatkan muka saya pucat sebab saya pregnant kan. Tapi sebenarnya itu memang harapan dia sangat-sangat, kalau boleh dia nak saya pregnant lah macam tu. Jadi saya pun senyum je. Saya cakap bukan sebab tu, sebab saya memang penat semalam, saya cakap macam tu. Dan percutian kali ni buat saya rasa macam penat sangat. Macam nak cepat-cepat balik KL sebab macam tak seronok macam selalu tau, kata dia. Selepas jalan-jalan dan makan-makan, kita orang semua balik ke homestay tau. Abang saya tolong bukakan pintu sebab muka dia waktu tu, muka dia jadi pelik tau. Sebab barang-barang kami memang dah susun kat depan hall tau. Senang nanti abang-abang dengan suami saya ni nak susun masuk, nak angkat barang terus masuk dalam kereta. Tapi semua beg kita orang ni dah tak ada. Saya pun dah mulalah kan, peluh penakut dah mula menitik waktu tu. Kemudian saya dengar alang saya cakap slow je dengan isteri dia, macam berbisik, dia mula dah. Dan saya pandang abang saya, tapi dia tak perasan lah yang saya pandang dia waktu tu. Saya pula, dia pun pergilah masuk dalam bilik. Dia tengok beg-beg ni semua tadi, semua dah ada dalam bilik dah. Lepas tu barulah ibu saya ni macam dapat tangkap tau, kenapa kita orang semua nak ke Ipoh hari tu juga. Dan lepas tu kita orang semua bawa keluar beg-beg semua ni, masukkan terus dalam kereta, buang sampah, kemas-kemas, pastikan semua tempat bersih macam mana kita orang datang mula-mula tau. Selesai kemas semua, apa-apa pun cakap kita semua, okey lah, jom kita singgah rumah Kak Mira dulu untuk beritahu keluarga dia orang yang kita orang dah nak ke Ipoh lah hari ni juga kan. Sebab adab orang tua-tua, kalau kita pernah menyinggah, bila nak balik perlu berjumpa, bersalam dan ucap selamat tinggal. Masa kat rumah Kak Mira, kita orang berbual kejap, tapi masa ni hanya ada 4 orang je. Adik-beradik Kak Mira yang lain dah balik rumah masing-masing dah waktu tu tau. Kata Mak B, Mak B ni mak Kak Mira tau. Kak Mira pula dari tadi tau, dia macam tenung je saya. Lepas tu dia pun panggil lembut je, Nak, mai sini sekejap, pakcik nak tanya, kata dia. Dan dia minta Kak Mira ambilkan air, dan kaki saya pun dilunjurkan ke depan, depan rumah lah. So saya duduk kat atas sejadah tau waktu tu. Cakap dekat ayah Kak Mira, kenapa pakcik? Ayah Kak Mira cakap, ada yang suka kat kamu ni, kamu mengandung ke? Tanya ayah Kak Mira waktu tu lah. Jadi lagilah saya hilang mood. Saya stres sebenarnya bila orang tanya pasal pregnant ni tau waktu tu lah. Sebab saya just cakap yang saya berharap saya nak pregnant pakcik, tapi tak tahulah, belum rezeki lagi kot. Lepas tu dia pun panggil isteri dia, cuba tengok-tengokkan budak ni, takut ada isi pula kan dalam perut dia ni. So waktu tu Mak B ni mak pada Kak Mira tu lah. Mak B pun belik-belik saya, katanya ada ni bang, ada isi ni, kata dia. Waktu tu saya rasa macam nak menangis tau. Sebab rasa macam tak percaya, nak percaya ke tak dia tak tahulah. Tambahan pula, saya ni memang tak berapa sihat waktu tu. Lesu je rasa badannya kan. So ayah Kak Mira pun mengaji sikit-sikit, baca sikit-sikit ayat, tapi saya tak apa dengar lah apa yang ayah Kak Mira ni bacakan tau. Dan selepas selesai, dia suruh saya minum air, dan selebihnya dia minta saya sapukan air tu dekat badan-badan tau. Lepas tu saya rasa badan saya macam ringan sikit lah, macam ada tenaga sikit waktu tu. Seperti ada sesuatu yang keluar daripada badan saya tau waktu tu. Dan kata pakcik tu, ada benda tu suka kat kamu, kata dia macam tu lah. Benda tu dia macam cemburukan suami saya dengan anak yang dalam perut, kata pakcik tu lah. Tapi bukan buatan orang katanya, ada yang daripada alam sebelah sana, kata dia. Kalau bab anak ni memanglah buat saya waktu tu memang sensitif sangat-sangat lah. Benda bukan benda boleh buat main-main kan. Sebab saya ni sebenarnya dah lama kahwin, siapa je lah tak nak anak, kata dia. Setelah selesai semua ni, kita orang semua nak beransur dah, sebab nak ke Ipoh dah waktu tu kan. So alung saya pula boleh tertinggal beg solat kakak ipar saya dekat homestay tadi. So rasa macam nak marah sangat si akak Alung lah kan. Sebab kita konon-kononnya dah terlepas daripada satu bala, kena balik semula ke situ pula. So Alung kata daripada tadi sebenarnya dia nak cakap, tapi dia takut kan. Yelah, benda dah macam ada something kat situ kan. Semua orang pun takut. Nak tak nak kena cakap juga. Sebab telekung tu pemberian arwah mak kakak ipar saya. Jadi benda tu macam ada sentimental value lah, sebab dah arwah pun kan. Jadi kali ni
bapa Kak Mira temankan kita orang semua untuk balik ke homestay tu balik semula. Selepas sampai je, elok je beg solat tu tergantung dekat pintu pagar tau. Dan waktu tu pakcik ni ataupun ayah Kak Mira ni larang daripada turun daripada kereta. Dia cakap rumah sewa ni memang rumah dia tau. Kalau boleh elakkanlah daripada sewa kat sini. Ada yang baik, ada yang nakal, sama je macam kita walaupun kat dunia dua orang macam ni. Maksudnya benda ni ataupun alam sebelah sana pun sama macam kita dekat sini. Ada yang baik, ada yang tak berapa nak baik, gitulah. Kan? Kemudian mata saya boleh pula tertumpu terpandang dekat hall tu, tempat kita orang solat beramai-ramai kan. Memang saya nampak ada macam sama-sama figure kat situ, tapi seolah-olah apa yang saya nampak ni, dia orang ni macam anak beranak tau, bertelekung kat dalam tu, seolah-olah macam melambai-lambai kat atas kita orang waktu tu. So saya terus tersandar waktu tu, tak berani nak tengok balik tau. Pengalaman tu memang adalah satu pengalaman yang memang saya memang tak akan dapat lupakan. Dalam buruk ada yang baik. Dan masa saya kat Ipoh tu, saya dah start jadi penat balik, jadi lesu balik kan, jadi macam tak bertenaga sangat. Masa ni Angah pun telefon lah bakal bapak mertua dia, dan takut kami, sebab Angah ni takut kami ni terbawa apa-apa daripada sana tau, terbawa balik lah kononnya. Dan jawapan daripada bapak mertua dia ringkas je, "Tahniah, kamu dah nak jadi pakcik," kata dia. "Dah, jangan risau, tak ada apa tu, cuma banyakkan rehat je." Okey. Sampailah kat Ipoh, nampak klinik sakit puan kat situ. Jadi suami saya pun singgahlah sekejap, sebab takutlah kot ada sakit apa-apa ke kan, sebab nampak isteri dia asyik sakit, asyik lemah, lesu je kan. Dan Alhamdulillah, selepas kita orang cek kat situ, saya waktu tu mengandung 7 minggu tanpa saya sedari. Syukur Alhamdulillah. Dalam pahitnya perjalanan percunian kami pada kali ini, ada juga manisnya dalam hujungnya. Sekarang anak saya pun dah masuk umur 5 tahun, dan kami masih lagi kelenggong bertanya khabar Besan dan Ipah Duai dekat sana. Tapi kami memang tak akan menyewa lagi di homestay. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda semua enjoy. Kali ini ada satu kisah je. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik dan yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.